Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizan bin Awang Butit, nombor matriks 051283, ijazah sarjana muda usuluddin semester 6. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Asy-Syafa'ah wal Haud. Dan daripada ini pensyarah saya iaitu Dr. Wan Hishamuddin bin Wan Yusof yang mensyarahkan subjek Mabahis As-Sam'iyyat USI 3093903 pada semester ini. Dan pengenalannya iaitulah perkara ghaib atau al-ghaibiyat adalah perkara yang hanya diketahui melalui riwayat yang berupa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama lain baginya, iaitu perkara sam'iyat, iaitu didengar hanya melalui riwayat dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kenapa saya memilih ataupun faktor kenapa saya memilih syafaat dan haud ini adalah kerana inilah perkara yang diidam-idamkan oleh setiap Muslim, dan lebih khusus lagi setiap umatnya Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, syafaat iaitu salah satu tanda penyataan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Banyak perkara ataupun banyak bentuk daripada syafaat ini adalah di antaranya berupa pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syafaat yang paling agung adalah syafaatul uzma, yang merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berupa syafaat kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bentuk lain daripada syafaat ini adalah masuk syurga tanpa hisab dari kalangan umat Nabi SAW. Lagi syafaat untuk golongan yang masuk neraka kerana dosa-dosa mereka, dan syafaat untuk mereka yang layak masuk neraka lalu diselamatkan darinya. Selain itu, menaikkan darjat ahli-ahli syurga di dalam syurga, dan syafaat untuk orang-orang yang meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Dan seterusnya syafaat bagi para penziarah maqam baginda sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya syafaat untuk yang menjawab azan, di mana disunatkan untuk menjawab azan dan seterusnya berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan diakhiri dengan doa selepas azan. Seterusnya syafaat itu juga berbentuk syafaat untuk orang yang kafir yang pernah berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, atau pernah terbit daripada mereka satu bentuk khidmat terhadap hak Rasulullah SAW, iaitulah bentuk syafaatnya diringankan azabnya di neraka. Dan seterusnya syafaat untuk golongan yang cinta akan ahli bait. Seterusnya syafaat untuk orang yang mengamalkan doa dan selawat tertentu seperti yang diriwayatkan dalam hadis. Habis mengenai syafaat, kita masuk kepada tajuk haud. Beza haud dan kautsar. Setengah pendapat kata keduanya adalah perkara yang sama, dan setengah yang lain daripada ulama berpendapat bahawa haud adalah kolam tadahan air, iaitulah airnya yang mengalir daripada syurga. Itulah yang dinamakan al-kautsar. Ciri-ciri air daripada haud ataupun al-kautsar ini, airnya seputih susu, manisnya lebih manis daripada madu, harumnya lebih wangi daripada kasturi, air yang mengalir daripada dua pancuran daripada emas dan perak, iaitulah saluran air yang masuk ke telaga haud daripada al-kautsar di syurga. Seterusnya, keluasan haud mempunyai banyak riwayat yang berbeza. Antaranya adalah sepanjang perjalanan sebulan dan selebar perjalanan sebulan. Dan lain daripadanya, keluasannya adalah antara Amman dan Ailah.
dan lagi luasnya antara kota Ailah dan Syan'a dari Yaman, dan lagi sebagaimana jarak antara Syan'a dan Madinah. Kesimpulan daripada pembentangan saya pada kali ini adalah inilah bukti kekuasaan Allah SWT dan kekuasaan rahmatnya dengan memberi kemuliaan kepada baginda SAW untuk memberi syafaat kepada umatnya. Dan seharusnya lah sebagai umat Nabi Muhammad SAW sentiasa bersyukur dengan kemuliaan baginda SAW dan dengan memperbanyak selawat dan mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.